generasi insan yang hidup seangkatan dengan aku, iaitu pada awal tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Bolehlah aku anggap insan-insan pada abad ini adalah insan-insan terpilih dan amat hebat. Hebat dari segi fizikal dan mentalnya. Generasi ini adalah generasi yang lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Keupayaan yang amat luar biasa. Dari bentuk tubuh badan, dari bentuk parastrupa. Macam dah diatur-atur dan sudah direncanakan oleh Allah SWT. Bukan aku saja nak puji. Macam diri aku ni, aku berani katakan, sedikit sebanyak, aku tahu dari watak nama. Contohnya, semua tahu kalau sebut nama Azizah, Salma, Sabaria. Dapat dibayangkan, ini nama-nama insan pada era tahun 1960-an. Aku datang dari keluarga tani. Aku tak tahulah ayah dan ibu aku mewarisi urusan dari mana. Di kerana itu, minat aku amat mendalam dalam dunia pertanian. Memang aku seronok bercucuk tanam. Dan kebiasaannya, rutin harian aku, awal-awal subuh lagi aku dah berada di petak bendang mengawal burung perosak. Hampir nak maghrib, dah dekat-dekat nak senja, dah tak nampak bayang, baru aku balik ke rumah. Begitulah kehidupan aku seharian. Dah 2-3 hari aku tengok mak aku mengetam padi. Setangkai demi setangkai dipilihnya. Yang mak aku ketam, semua aku nampak elok aja. Lebat buah-buahnya dari tangkai membawa ke hujungnya. Nak buat benih, kena cari yang elok-elok, kata ayah aku. Oh, begitu. Cari yang ada kualiti, yang bermutu tinggi. Tujuan mak aku memilih padi-padi yang elok adalah untuk nak buat benih untuk tahun-tahun akan datang. Padi yang dah diketam buahnya, pokoknya tinggal masih nampak cantik, tegak berdiri macam biasa. Inilah masanya. Aku, abang dan adik-adik menyusur jalan-jalan yang mak aku lalui semasa mengetam padi. Kami sama-sama berdulu kemudian cari pokok-pokok padi yang dah diketam. Untuk apa? Untuk kami ambil pokoknya, untuk kami jadikan serunai dari ruas batang padi. Indah dan cantik bunyinya. Lebih indah dari seruling bambu. Berbunyilah serunai kami di segenap penjuru petak-petak padi kami. Sungguh seronok waktu itu. Masa sebegini, burung ciak jenis perosak langsung tak berani nak singgah ke petak-petak padi kami. Lagipun, di tangan aku, ni, ada lastik peluru laju. Sedia bila-bila masa untuk aku lepaskan. Baru melintas saja burung-burung ciak tu, lastik aku akan sampai berterabur bulu-bulunya di angkasa. Kalau tak kena sekalipun, mau tercirit lari lintang pokang, meninggalkan kawasan bendang aku nanti. Pagi-pagi hari, semua bekerja, pergi potong padi bersama-sama. Di tengah sawah, sambil nyanyi-nyanyi riuh rendah. Biar penat lelah tidak dirasa, kerja sampai sudah, hinggakan senja. Ibu
nusa dan bangsa. Padi, padi, potong padi, 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 tanti padi, padi, mari tumbuk padi. Padi, padi, tanti padi, 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 tanti padi, padi, mari tumbuk padi. Mari bersukaria, sambil ketawa gembira. Padi, padi, potong padi, 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 tanti padi, padi, mari tumbuk padi. Mak aku, Ramlah, dan ayah aku, Wan Zakaria. Ini dua nama yang aku anggap nama-nama yang wujud pada generasi tahun 40-an dan awal-awal tahun 50-an. Mereka ni sangat hebat. Semua hal-hal kehidupan, walaupun di zaman susah, zaman belum maju, kami sekeluarga tak susah. Kami tak susah dari soal makan minum. Tiap-tiap tahun, kami ada zakat padi waktu itu. Entah bila aku tak sedar, tiba-tiba ayah dah ada di kawasan kami bermain serunai batang padi. Lantang suara dari mulut ayah berkata, "Wan Ali, jangan ajak adik-adik main serunai batang padi tu. Tengok-tengok sikit. 2-3 hari nanti tu banyak ular dalam kawasan pendang kita tu. Nanti mak kamu tak berani nak kemari." Masa tu ayah selalu kata, main serunai batang padi, silap-silap mesti ada ular datang. Memang itulah pesanan daripada ayah aku. Ingatan dan pesanannya sangat-sangat berguna buat kami. 2 hari berikutnya di bawah pokok dangau, tempat aku dan keluarga berehat, berlindung dari panas dan hujan, di bawah sekeping atap zinc lama, aku nampak ada ular lebih kurang 5 kaki panjang, hitam berkilat. Masa aku menghampirinya, kepala ular tu betul-betul menghadap aku dan aku nampak lidahnya keluar bercabang. Semasa urusan halau burung di bahagian hujung dalam petak sawah yang airnya dah kering, aku terjumpa seekor lagi ular. Kali ini yang berwarna kuning pula. Dan di rahang mulutnya pula tersempang seekor katak. Adik aku pun ada jumpa katanya. Beberapa ekor ular. Kan aku dah kata, jangan main serunai batang padi. Takut nanti ular banyak datang. Ayah mengulangi kata-kata nasihatnya untuk anak-anaknya. Ular yang datang ke bendang semasa pesta main serunai batang padi. Walaupun jumlahnya banyak, aku belum pernah dengar ada orang dah dipatuknya. Bukan kali ini aja cerita semacam ini. Boleh dikatakan tiap-tiap tahun, bila musim mengetam, semua generasi seangkatan dengan aku, baik lelaki, baik perempuan, macam tak ada rasa malu. Terlompat-lompat ke sana kemari, berlari-lari dalam bendang masing-masing sambil mulut terjerit-jerit halau burung. Serunai batang padi, itu pasti tak boleh nak ditinggalkan. Kami semua ni macam dah tak takut dengan ular. Walaupun ada kalanya, ada yang terpijak di kaki. Kadang-kadang rasa hairan juga. Ular yang datang dengar suara serunai batang padi. Sekejap aja. Pasti bila kita nak mula mengerat padi, macam dia tahu, semuanya hilang. Dah tak ada ular lagi dalam petak sawah padi. Nak jumpa seekor pun susah. Inilah kelebihannya. Semua fenomena alam ini berlaku dalam kita tak sedar, mengikut susunan perancangan Allah SWT. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang manusia tak tahu. Allah Maha Bijaksana. Aku anak tani, berdendang di senja sunyi, hidup sebatang kara, merintih di awan merah.
hidupku kini petani di lembah sawanan sunyi. Rumpun padiku indah menghibur hatiku yang gundah, bergoyang menari-nari, menghibur di kala sunyi. Angin, dengarlah rintihanku, sampaikan pada ayah dan ibu, hidupku kini petani di lembah sawanan sunyi. Rumpun padiku indah menghibur hatiku yang gundah, bergoyang menari-nari, penghibur di kala sunyi. Sekarang aku dah berada pada usia tua. Dah jadi warga emas pun. Namun semua kenangan, sejarah-sejarah yang pernah aku tempuhi pada zaman aku pramatang hinggalah ke alam remaja, tak dapat aku lupakan sampai ke hari ini. Semuanya kekal bersemadi tersimpul rapi, kekal dalam lubuk sanubari ingatan aku. Aku kini terkilan. Zaman serba maju hari ini, ke mana pun aku pergi, merantau jauh ke seberang, susah dah. Dah susah untuk aku jumpa sawah padi. Banyak tanah-tanah sawah dah bertukar jadi taman-taman perumahan moden. Dapat aku rasakan, kanak-kanak zaman ini, pokok beras pun kadang ada yang dah tak kenal. Terfikir juga dalam hati aku, apakah kita boleh bergantung sepenuhnya dengan bahan-bahan makanan yang diimport? Ini baru tahun 2023. Aku dah pun dengar sana-sini krisis serius tentang bekalan makanan. Contohnya, telur ayam, minyak masak, tepung gandum, gula dan lain-lain. Amat malang kalau aku fikir-fikirkan, Malaysia, sebuah negara bercirikan aspek-aspek pertanian, juga mempunyai amat banyak tanah yang sesuai untuk kegunaan dalam bidang pertanian. Kenapa? Kenapa kita harus hadapi krisis yang serius tentang bahan-bahan makanan? Di mana salah silapnya? Maafkan aku kawan. Hanya menerusi coretan Adila, aku luahkan serba sedikit rasa isi hati aku. Jujur aku katakan, waktu aku dulu, walaupun hanya ubi kayu, kami ada dalam kuantiti yang banyak. Itu semua menunjukkan anak-anak Melayu bukan pemalas. Anak watan sanggup membanting tulang siang dan malam. Cuma pada waktu itu, aku kurang mengerti. Di kesempatan ini, aku mohon dan harap sangat-sangat. Dan di kesempatan ini, aku mohon dan berharap sangat. Rasanya belum terlambat untuk aku menyeru bakat-bakat muda. Tolonglah jangan sampai ada yang rasa malu atau segan. Sama-sama kita ke ladang, sama-sama membanting tulang untuk sama-sama tolong-menolong memajukan dunia pertanian. Bila sebut sejarah perjalanan hidup, banyak kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan indah yang masih terpahat segar dalam ingatan aku. Sama segarnya macam lagu-lagu tahun 60-an yang sering berkumandang di radio klasik.
Pastinya tak akan pupus dan tak hilang di telan zaman. Biarpun hari, bulan dan tahun silih berganti. InsyaAllah, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ada nilai nostalgia, lagu-lagu malar segar akan terus bertahan. Sama macam serunai batang padi. Sungguh pun aku rindu dengan serunai batang padi. Tapi aku dah tak tahu mana lagi tempat untuk aku menjaga. Mari kawan, kita ke ladang, tanam padi hingga petang. Ini padi dah menguning, Pak Tani riang hati. Padi Masuri, padi Malinja, itu yang paling baik sekali. Mari kawan, kita ke ladang. Mari kawan, kita ke ladang. Mari kawan, kita ke ladang. Kawan, kawan, ayo kawan, marilah, mari kawan. Jangan lama-lama lah. Ya, mari. Ya. Mari. Mari kawan, kita ke ladang, tanam padi hingga petang. Kini padi dah menguning, Pak Tani riang hati. Padi Masuri, padi Malinja, itu yang paling baik sekali.